Kan coffee talk kita pada pagi ni, suka saya ajak sahabat-sahabat untuk mulakan dengan membaca umul kitab Al-Fatihah. Auzubillah minasyaitanir rajim. Bismillah. Okey, alhamdulillah, tujuan kita menjemput sahabat daripada penerbit Uniza pada pagi ini adalah sebenarnya untuk membantu kita lah di FIK ni, untuk memberi pencerahan kepada kita tentang dunia penerbitan buku. Sebab saya yakin bagi sahabat-sahabat FIK sebenarnya penerbitan buku ni adalah satu dunia yang agak asing lah bagi kita. Di mana kita, bagi kita nak terbit buku ni satu benda yang besar lah. Nak terbit jurnal conference tu kita boleh gagah lagi lah. Tapi bila masuk bab penerbitan buku ni kita agak asing lah bagi kita. Kita tak tahu apa sebenarnya selok belok untuk penerbitan buku ni. Kita rasa macam bila kita buat sains, especially sains komputer, agak sukar untuk kita menerbitkan buku. Buku-buku yang kita terbitkan selama ni pun lebih kepada tesis-tesis student kita yang kita convert menjadi buku dan sebagainya lah. Jadi pada pagi ni kita jemput sahabat daripada penerbit Uniza untuk berkongsi dengan kita sebenarnya dunia penerbitan buku ni luas. Jadi ruang untuk kita menerbit buku ni juga ada banyak ruang sebenarnya. Cuma kita sahaja yang agak rasa asing dengannya. So mungkin Ustaz Wan dan juga Puan Zurina, Dr. Wan akan share dengan kita lah. Pertamanya mungkin kita nak lihat apa proses penerbitan buku. Sebab kita dengar nak terbit buku dengan penerbit Uniza ni memerlukan proses yang panjang, kualiti yang benchmark kualiti yang sangat tinggi. So kita nak dengar first hand sendirilah daripada pihak penerbit Uniza. Dan pada masa yang sama kita minta penerbit Uniza bantu untuk guide kita macam mana cara untuk kita menerbit buku dengan paling, bukan kata mudah lah kan. Jadi dengan ada, supaya ada ruang untuk kita usaha dengan lebih baik lah. Kita ada pengalaman menerbit chapter in book. So chapter in book berbeza lah. Itu adalah dipanggil buku suntingan, edited book. Bukanlah buku authored book kan, bukanlah buku karangan karya asli. Kalau chapter in book tu berbeza sedikit. Chapter in book ni kita rasa selesa sebab kita dah biasa terbit dalam jurnal, artikel jurnal. So chapter in book ni is just like compiling jurnal artikel into one book. So kita ada pengalaman sikit lah dalam chapter in book. So mungkin hari ni kita boleh tengok juga dari segi authored book instead of edited book. So tanpa melengah masa saya nak jemputlah kepada Dr. Wan dan juga Puan Zurina untuk berkongsi dengan kita, insyaAllah. Dipersilakan Dr. Wan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Suara saya boleh dengar Dr. Ku dan juga semua pensyarah? Boleh, sangat clear. Okey, alright. Okey, jadi terima kasih kepada TDPI lah, Timbalan Dekam Pendidikan dan Inovasi, Fakulti Informatik dan Komputeran FIK, Prof. Mahdia Dr. Ku Fazli. Jadi saya selaku orang yang diamanahkan untuk mengendalikan aspek penerbitan buku di Uniza ni, sebenarnya apa yang kita nak bincangkan dan juga kita nak kongsikan pada hari ini hakikatnya adalah perkara yang kita sememangnya dah tahulah. Cuma apa yang kita tahu tu mungkin daripada pihak-pihak yang lain ataupun mungkin daripada para pensyarah yang pernah menulis ataupun mungkin daripada penulis-penulis dan juga para pensyarah yang tak pernah menulis tetapi cuba untuk berbicara tentang penerbitan buku kan, contohnya kan. Jadi macam-macam lah maklumat, versi maklumat dan sebagainya. Jadi saya ucapkan tahniahlah kepada Dr. Ku kerana pada hari ini kita boleh dengar sendiri secara live, secara langsung daripada daripada pihak penerbit Uniza. Dan sebenarnya pihak penerbit Uniza ni adalah salah satu daripada ahli dalam Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia. Jadi yang terkini Yayasan Diraja Sultan Mizan, YDSM,
telah memohon untuk mereka ni penerbit ni ataupun YDSM tu dimasukkan sebagai ahli MAPIM, dan audit yang telah dilakukan oleh pihak MAPIM terhadap YDSM, maka melayakkanlah YDSM tu diletakkan di bawah MAPIM. Jadi kalau ada buku-buku yang diterbitkan di bawah YDSM, maka bolehlah dikira sebagai penerbit yang tersohor lah, kan. Sebab audit, sebab ada juga universiti-universiti swasta dan sebagainya yang mohon untuk menjadi ahli di bawah MAPIM, dan bila pihak MAPIM melakukan audit dari aspek penerbitan di institusi yang berkenaan tu, maka tak lepas. Sebagai contohnya kan, contohnya dari segi pewasitan, dari segi kualiti, dari segi pengurusan dan sebagainya. Baik, jadi sebenarnya penerbit UNIZA ni memanglah kita dengar-dengar dan juga apa yang kita ketahui daripada pelbagai pihak, bahawa penerbit UNIZA ni di antara penerbit yang dikatakan sebagai amat payah lah untuk diterbitkan buku kan. Dan tempohnya agak lama. Contohnya sampai 2 tahun, kadang-kadang 2 tahun setengah kan, dan sebagainya lah. Baik, jadi hari ini sebelum kita bincang dari aspek tempoh, teknikal, apa dan sebagainya tu, kita lihat dulu apa sebenarnya yang yang perlu kita faham dan apa yang perlu kita ketahui. Baik, sebelum kita teruskan, saya nak maklumkan bahawa dalam konteks di negara kita ni, sebenarnya kita banyak penerbit. Banyak penerbit. Ada yang terbitkan buku-buku dalam bentuk e-book ataupun buku-buku digital. Dan untuk setakat ni pihak yang paling banyak dan juga yang paling komit untuk satu menerbitkan, dipanggil self publication, dan satu lagi untuk mempromosikan dan juga menjual hasil-hasil buku digital yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit, sama ada penerbit universiti ataupun penerbit-penerbit yang umum, contohnya PTS, Pustaka Hidayah ataupun Fajar Bakti contohnya, atau apa-apalah ya, penerbit-penerbit yang umum. Platform yang digunakan yang setakat ni yang paling aktif adalah eCentral. Ya, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak cari buku-buku digital, pergilah kepada eCentral. Ya, kalau di Indonesia sama ada kita nak buku e-book ataupun kita nak buku-buku yang secara fizikal, kalau daripada Indonesia kita boleh pergi kepada gramedia.com. Ya, jadi semua publisher akan berkumpul di situ. Kan, jadi kita boleh carilah buku-buku yang diterbitkan oleh penerbit-penerbit di Indonesia untuk kita beli buku tu secara online. Okey, gramedia.com. Jadi dalam konteks di Malaysia sebenarnya, kalau kita lihat apa yang ditetapkan oleh UNESCO, kan, UNESCO menetapkan bahawa untuk mencapai status negara maju, nisbah buku dengan penduduk adalah sebanyak 1 buku 1000 penduduk. Makna kata kalaulah rakyat kita ada lebih kurang dalam 35 juta, maksudnya buku kita perlu sebanyak 35,000. Ya. Jadi sebelum pada tahun 2019, sebelum PKP, MCO tu, jumlah buku kita lebih kurang dalam 13,200 something. Maknanya teramat jauh daripada jumlah sasaran kalau kita nak mencapai status negara maju sebagaimana yang diiktiraf oleh UNESCO. Ya, maknanya penerbitan buku kita agak lemah dan juga agak kurang diberi rangsangan oleh pihak-pihak kerajaan dan sebagainya lah. Kalau contohnya macam di Indonesia, kerajaan dia memperuntukkan banyak untuk penerbitan buku, penterjemahan dan sebagainya. Ya, kalau masa kita kecil-kecil dulu Dato' Ku, mungkin kita pernah ingat kempen-kempen di dalam televisyen kan, ilmu pelita hidup, budaya membaca dan sebagainya kan. Tapi sekarang ni kita tengok kempen-kempen tu agak lesu dan juga agak kurang diketengahkan dalam media-media rasmi kerajaan ataupun media-media yang sepatutnya rakyat negara ini mengetahui tentang kempen-kempen tersebut. Jadi itulah dari segi industri buku negara kita ni, maksudnya perlu diperhebatkan lagi lah. Ya. Baik, itu dari segi umum lah. Jadi dalam konteks negara kita ni, penerbit-penerbit yang
tersohor, kalau kita pernah dengarlah penerbit-penerbit tersohor ni adalah penerbit-penerbit yang mana buku-bukunya adalah diterbitkan melalui aspek pewasitan. Maksudnya buku-buku ni dinilai kan, dan juga kualitinya tu adalah dijaga. Contohnya kan. Jadi banyak sebenarnya penerbit-penerbit yang di luar sana kan. Sebab penerbitan yang yang berlaku di Malaysia ni banyak. Ya, banyak ni maksudnya sama ada berkualiti ataupun tidak berkualiti kan. Jadi banyak tu satu hal, tetapi apa yang penting adalah sama ada berkualiti ataupun tidak berkualiti kan. Sebabnya kalau kita menyampaikan sesuatu yang tidak berkualiti kepada masyarakat, maka masyarakat akan tidak, dari segi maklumat dan information yang dapat tu adalah tidak berkualiti lah. Okey, itu dia punya senario lah secara umum. Baik, jadi sebelum kita pergi kepada slide ni juga ringkasnya, Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang diadakan baru-baru ini, iaitu pada 3 hingga 12 Jun baru-baru ni di Pusat Dagangan Dunia Putra tu, PWTC. Saya lihat buku-buku yang berkait dengan teknologi maklumat ni banyaklah, ya, semakin banyak. Contohnya buku-buku yang berkait dengan pembinaan laman web, buku-buku yang berkait dengan penggunaan software-software yang tertentu, buku-buku yang berkaitan dengan penggunaan untuk aspek PMP, pengajaran dan pembelajaran tu, menggunakan apps ataupun menggunakan software-software yang tertentu. Contohnya kan laman web yang tertentu sebagai contohnya. Okey, jadi sejak MCO hari tu nampaknya dari segi penggunaan sistem dan juga dari segi penggunaan kemudahan teknologi maklumat ni, dia agak agak drastik lah dari segi kenaikan dia tu kan. Maknanya dari segi keperluan tu semakin drastik kita nampak kan. Sebab saya terkejut juga sebelum MCO, kalau kita pergi pesta buku, buku-buku yang berkait dengan IT ni dia agak nak kata kurang tu bukanlah, tapi tidaklah sebanyak baru-baru ni kan. Jadi nampak ada fakulti FIK ni ada peluang lah untuk menerokai dan juga untuk publish buku-buku yang berkaitan. Okey. Jadi untuk publish buku-buku yang berkaitan tu, kita lihat dululah slide yang di hadapan kita ni. Baik. Sebenarnya kalau nak menerbitkan buku dengan penerbit Uniza ni, kita ada dasar penerbitan kita lah. Okey, buku yang diterbitkan dengan kita ni dia ada dua, iaitu karya asli dan juga karya terjemahan. Karya asli ni sama ada dalam bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan juga bahasa Arab. 3. Kalau bahasa Turki ke bahasa Jerman ke tak boleh lah. Ya. Baik, yang kedua karya terjemahan. Begitu juga. Contohnya buku tu daripada bahasa Inggeris nak diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Tetapi buku terjemahan ni dia banyak proses dia. Di antaranya perkara yang penting adalah kita kena mendapatkan keizinan daripada penerbit yang asal. Dan juga kita kena berbincang dan mendapatkan persetujuan daripada penulis. Sebagai contohnya kan. Jadi karya terjemahan ni kita kita baru ada satu buku, iaitu buku Birds of Terengganu, kita terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Kan kita target untuk pasaran di China lah. Ni istimewa sikit lah walaupun tak ada dalam ni. Tetapi buku ni dia bahasa Inggeris, kita terjemahkan ke dalam bahasa Mandarin kerana kita target untuk marketing di China lah. Okey. Baik, kemudian di penerbit Uniza kita ada beberapa bentuk penerbitan lah. Yang pertama karya asli. Karya asli ni buku ilmiah lah ya. Yang kedua buku bertema. Buku bertema ni adalah satu buku yang mana ditulis oleh bab-babnya ditulis oleh ramai penulis. Kan, tapi setiap bab itu dia tidak boleh lebih daripada 5 orang penulis lah. Sebagaimana penyuting juga kat depan tu kan. Jadi buku bertema ni dia ada keistimewaan dia. Dan jangan kita ingat bahawa buku bertema ni dia hanyalah compiling daripada conference, paper-paper conference ataupun paper-paper yang kita buat apa dan sebagainya kan. Tak, dia sebenarnya buku bertema dia tetap ada tema dia dan dia tetap ada flow dia. Jadi beza dia dengan buku yang karya asli ni,
buku bertema ni dia sama dengan karya asli. Beza dia buku bertema ni bab-babnya itu ditulis oleh penulis-penulis yang lain di dalam bidang tersebut. Okay, kalau buku karya asli ni dia ditulis oleh seorang penulis kan, ataupun 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang kan. Tapi kalau buku bertema ni dia bab-bab itu ditulis oleh ramai penulis. Mana setiap bab tu ada penulis dia. Okey. Baik, kemudian yang ketiga modul PDP. Modul ni pengajaran dan pembelajaran lah. Kan, misalnya kita nak student kita nak guna dan sebagainya, maka kita buat modul. Maka penerbit Uniza pun menggunakan ataupun menerbitkan modul tersebut. Tetapi modul ni dia perlu mendapatkan surat pengesahan daripada dekan lah bahawa modul tu akan digunakan oleh pelajar bagi subjek-subjek yang tertentu. Baik, kemudian yang keempat monograf. Okey, monograf ni dia lebih dia lebih santai lah maksudnya. Santai ni bukan maksud santai tak berilmiah, dia ilmiah, tetapi monograf ni dia lebih kepada bentuk laporan penyelidikan. Dia ada metod dia macam laporan pendidikan. Okey. Baik, kemudian yang seterusnya adalah jurnal. Setakat ni penerbit Uniza hanya menyelaraskan sahaja jurnal-jurnal di Uniza, tetapi jurnal-jurnal diuruskan oleh setiap fakulti lah. Jurnal masing-masing. Maknanya setiap fakulti itu menguruskan jurnal masing-masing. Kemudian kita juga menerbitkan siri syarahan. Contohnya syarahan Chancellor kan, ataupun syarahan oleh pemegang kerusi Sultan Mizan contohnya kan. Prof. Mat Bakar contohnya. Jadi kita terbitkan jugalah siri-siri syarahan. Jadi kita tidak terbitkan buku panduan pelajar, kita tak terbitkan buku panduan penggunaan apa-apa ke, kita tak terbitkan buku untuk kempen masuk U ke, kita tak terbitkan buku apa-apalah. Ya. Jadi buku yang kita terbitkan hanya buku-buku ini sahaja. Dan kita tidak terbitkan proceeding. Ya, proceeding kita tidak terbitkan. Okey. Baik, seterusnya peraturan penerbitan. Baik. Sebelum kita pergi peraturan penerbitan ni, sebenarnya penerbitan ni dia ada banyak jugalah, banyak kategori dia. Dia banyak ciri-ciri dia. Di antaranya satu penerbitan ilmiah. Penerbitan ilmiah ni kalau nak mudah kita faham ni, bila kita baca tu kan, 5 line tu kita nak berhenti dululah. Lepas tu baru nak sambung. Kan? Itu ilmiah. Kan memang beratlah dan memang betul-betul dia punya kandungan dan juga perbincangannya itu adalah agak berat. Ya. Baik, kemudian separa ilmiah. Separa ilmiah ni dia tetap ilmiah, tetapi bahasa-bahasa yang digunakan tu agak lembut dan juga dia agak santai. Santai ni bukan maksudnya bahasa-bahasa yang tidak semena-mena tu kan, tetapi bahasa dia mudah difahami dan masyarakat awam pun kemungkinan dapat faham secara jelas apa yang disampaikan dalam buku tu. Biasanya buku ilmiah ni dibaca oleh orang akademik je lah. Ya. Kalau separa ilmiah ni orang akademik pun baca, masyarakat pun baca. Dan juga jenis penerbitan ni juga dia ada terbitan umum yang sesuai dari segi potensi untuk pasaran dan penyebaran ilmu. Kan, contohnya buku coffee table kan. Buku coffee table pun kita terbitkan, buku-buku mewah. Kan, dia ada gambar-gambar teks dan sebagainya lah. Baik. Dr. Wan. Ya, ya. Celah sikit lah, takut dah ingat tanya. Boleh. So jenis penerbitan ada 3. Yang tadi karya asli buku bertema tu, itu apa kategori ke apa? Itu di bawah ilmiah dan separa ilmiah lah. Maknanya kalau contoh karya asli ada pula ilmiah, separa ilmiah, terbitan umum. Buku bertema pun ada ilmiah, separa ilmiah, terbitan umum gitu? Tak, kalau karya asli dengan buku bertema tu dia termasuk dalam ilmiah dan separa ilmiah. Sebab dia dari segi persembahan dia adalah lebih berbentuk kepada ilmiah lah kan kita kata. Baik, kemudian yang ketiga tu terbitan umum tu macam syarahan kan. Okey. Dia macam contohnya tadi macam coffee table kan. Dia untuk santai maksudnya. Kalau monograf? Monograf dia bawah ilmiah.
Ilmiah lagi. Okey. Ya. Okey. Sebab dia research dan juga finding daripada research apa-apalah macam tu. Jadi ini yang umum tadi tu yang apa ni jenis-jenis buku lah. Okey. Baik, kemudian siapa yang boleh terbit dengan penerbit Uniza? Jadi semualah, sama ada di Uniza ni kaki tangan akademik dan juga bukan akademik, semua boleh terbit. Contohnya pegawai takbir nak tulis buku kan boleh, tak ada masalah. Kan. Baik, kemudian kaki tangan Uniza juga boleh bersama-sama dengan pengarang daripada luar. Contohnya kawan dia ada di mana-mana lah. Kan, boleh hantar kepada penerbit Uniza. Ataupun pengarang luar. Pengarang luar pun kita terima juga. Contohnya daripada mana-mana universiti ataupun daripada masyarakat ke apa ke. Tapi yang penting penerbit manuskrip yang dihasilkan tu adalah bercirikan kepada tadi lah. Kan, contohnya dia lepasan universiti tapi tak bekerja dan sebagainya, kerja dia menulis je kan. Kemudian dia tulis-tulis tu dia memang buku ilmiah, maka kalau dihantar pada kita, kalau kita nilai okey apa semua sekali, maka dia insya-Allah lah akan diterbitkan lah. Macam itulah maksudnya. Contohnya kalau pengarang luar ni ada seorang penulis, dia bekas guru, dia dah pencen, dia pernah menulis buku tentang Tan Sri Wan Mokhtar, kan. Jadi data-data dalam tu memang data-data primer lah dia ambil. Dia temu buat sendiri dengan dokumen-dokumen yang dia dapat daripada Tan Sri sebab dia baik dengan Tan Sri pada masa tu, arwah tu. Jadi dia telah terbitkan buku berkenaan dengan Tan Sri Wan Mokhtar lah. Mantan Menteri Besar Terengganu kita. Kan? Jadi buku tu dah diterbitkan. Contohlah itu adalah pengarang luar lah. Okey. Baik, kemudian peraturan penerbitan. Jadi kalau semua karya yang kita nak hasilkan ni dia mesti melalui menggunakan gaya penerbitan Uniza lah. Janganlah kita pula persoalkan kan. Ni macam mana UKM boleh macam ni kan? Takkan Uniza tak boleh contohnya kan. Kita ada gaya kita sendiri kan dan kita ada tata cara kita sendirilah. Jadi kena ikutlah. Baik, kemudian manuskrip yang dah diterbitkan mestilah bermutu dan melalui proses yang ditetapkan oleh lembaga penerbitan Uniza. Okay, kita ada prosedur kita, kan nanti kita lihatlah secara terperinci dan juga jumlah cetakan adalah mengikut keperluan. Maksudnya contohnya pengarang tu ataupun penulis tu dia nak menggunakan buku dia tu ataupun dia menyediakan modul sebagai contohnya. Dia mengajar subjek universiti kan. Contohnya subjek English. Kan, sekali kita cetak sebanyak 1000 sebagai contoh. Sebab pelajar dia memang ramai lah kan. Jadi bergantung kepada keperluan lah. Ada setengah-setengah tu untuk satu semester. Contohnya pada semester yang genap, subjek tu ada sebanyak 50 orang je pelajar. Jadi mungkin kita cetak dalam 200 macam tu lah. Lebih kurang. Kan. Jadi buku tu dia beli pula pada 2 semester akan datang lah. Macam tu. Baik. Itu adalah berkenaan dengan jumlah cetakan. Baik, kemudian dari segi hak cipta ni, copyright ni, dia adalah kepunyaan penerbit Uniza selama 5 tahun. Maknanya, satu dari segi publish work ni maksudnya design buku apa semua sekali, mana buku tu kan, itu adalah kepunyaan penerbit Uniza secara total dan dalam tempoh 5 tahun, konten buku tu adalah kepunyaan penerbit Uniza. Maknanya penulis tidak boleh menerbitkan selama dalam tempoh 5 tahun tu dengan penerbit-penerbit yang lain setelah kontrak ataupun perjanjian dengan penerbit Uniza dilakukan. Jadi selepas 5 tahun tu baru boleh. Kan dia nak ambil konten dia tu nak terbitkan tempat lain pula. Kan? Sebagai contoh. Tapi janganlah dia macam dia panggil plagiat pula kan. Plagiat dipanggil self plagiat. Kan? Ada juga self plagiat. Contohnya konten buku tu dah diterbitkan dengan penerbit Uniza, konten yang sama dihantar ke tempat lain tu tak tahu pun penerbit Uniza dah terbitkan, maka dia pun terbitkan tempat tu juga. Kan? Itu memang self plagiat lah.
Maknanya self-plagiat ni sebenarnya satu etika yang salah lah di dalam aspek penerbitan. Okey. Baik, kemudian manuskrip yang ingin diterbitkan sebagai bahan PMP hendaklah mendapat sokongan dan pengesahan daripada dekan. Maknanya dekan kena sahkan bahawa buku ni ataupun modul tu digunakan untuk pengajaran. Maka bila ada surat tu baru kita boleh proses. Tu. Baik. Tanya lalu, tanya lalu. Tanya lalu. Tanya lalu. Senang. Modul pengajaran modul pengajaran yang diterbitkan oleh penerbit Uniza. Atas buku tajuk tu ada tulis tak modul pengajaran? Tak ada kan? Allah, saya pun tak ingat. Dia tak ada. Rasa kalau tak silap Puan Zurina boleh bagi pencerahan tak? Boleh beza tak sebenarnya ni adalah modul pengajaran, hak ni bukan. Ada tak beza kat mana-mana? Biasanya kalau modul pengajaran ni saiz dia A4 lah. Saiz A4 biasanya. Dan kemudian dalam modul pengajaran ni dia ada macam ilustrasi, dia ada rajah, dia ada macam-macam lah kan untuk apa kata sebagai tarikan kepada pelajar tu. Dan kalau buku ilmiah ni biasa saiz kita 6/9 inci. Kalau modul biasanya A4 lah, saiz A4. Tapi nak confirm ada tulis tak kat atas tu modul pengajaran ada tulis? Puan Zurina, tak ada doktor. Tak ada kan? Tak ada, cuma kalau modul, biasanya modul selain daripada teks pengajaran dengan nota tu, kita wajibkan supaya ada soalan disediakan di dalam modul tersebut. Ada soalan. Ada soalan dan latihan yang mana student perlu menjawablah dalam modul tu. Perlu dijawab, dan juga kalau esei yang panjang tu mungkin perlu dijawab pada kertas yang berasingan lah. Tapi biasanya modul ni dia akan ada nota, ada soalan berbentuk objektif ataupun struktur. Lepas tu kita akan di bahagian belakang tu biasanya akan disediakan panduan jawapan lah. Tujuan kita buat supaya student jawab dalam modul tu, kita nak elakkan daripada fotokopi lah, doktor. Okey. Jadi modul pengajaran Uniza wajibkan ada soalan. Kena ada soalan lah. Biasanya macam tu. Setakat modul-modul yang kita terbit ni biasanya memang ada latihan lah di dalam tu. Dan penerbit tahu tak modul pengajaran diambil kira tak dalam kenaikan pangkat? Yang tu saya tak pasti. Tapi saya rasa, saya fikir dia dikira sebagai buku, cuma dari segi markah tu tak pasti. Tapi ada pensyarah kita tapi kalau tak tahulah kalau saya silap maklumat, tapi saya tahu dia ni tak ada buku lagi kecuali modul dan dia boleh naik pangkat lah. Dia boleh naik pangkat, ya. Sebab kalau based on apa yang saya dengar ni, saya rasa modul pengajaran kalau diterbitkan dengan penerbit Uniza dikira sebagai buku dalam kenaikan pangkat. Hanya tak boleh kira dalam Maira sahaja. Maira sahaja, betul. Individu dalam PT kenaikan pangkat dikira. Tapi ada isu yang berlaku, ada seorang pensyarah ni, saya tak nak sebutlah fakulti mana-mana. Bila dia nak mohon naik pangkat sedangkan dia ada buat modul, kan? Tetapi dekan dia tidak sokong lah. Dalaman. Sebab dia mungkin dekan tak faham ataupun dalaman. Macam mana saya tak tahulah tu. Jadi timbul isu jugalah benda tu. Sedangkan fakulti yang lain, ada satu fakulti yang lain ni bila dia buat modul, pensyarah tu dia boleh naik pangkat. Tapi betul lah Dr. Ko kata tidak dikira dalam Maira. Ya, Maira saja. Yes. Sebab selagi tak tulis perkataan modul pengajaran atas nama tu, di peringkat kenaikan pangkat, lembaga dan pangkat diterima sebagai buku. Okey, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Teruskan dulu. Boleh tak sebelum saya lupa, saya nak ada reaction daripada soalan tadi. Okey. Kejap, siapa tadi Kejap Datuk Asyik ke? Dalam konteks anugerah buku, contohnya anugerah Majlis Penerbitan Malaysia ataupun anugerah buku negara ataupun apa-apa anugerah. Dia sebenarnya textbook ni, kalau anugerah buku negara mungkin dia ada kategori dia.
Tetapi untuk Majlis Penerbitan Ilmiah Malaysia untuk anugerah buku ni, kalau textbook contohnya buku tu macam buku ilmiah. Tapi dalam tu dia ada soalan, ada apa kan. Jadi dia tidak dikira ataupun dia automatic reject lah untuk pencalonan buku tu dalam anugerah. Kan? Tapi dalam aspek kenaikan pangkat, merit apa tadi dikira lah. Iyalah. Sebab bila ada soalan tadi, bila ada wajib letak soalan tadi, so itu sebenarnya boleh bezakan antara modul pengajaran dengan bukan. Cuma tajuk tak ada lah. Tajuk tak ada. Sebab kalau dia sekadar modul pengajaran tanpa ada soalan dalam tu, dia sama macam buku-buku yang Dr. Wan sebut tadi dekat Pesta Buku Kekuasaan tu, banyak buku-buku tentang software, tentang cara nak membangunkan web. So itu sebenarnya bagi kita modul lah. Modul pengajaran pun boleh guna untuk tu. Bila ada soalan tadi tu, so ada dispute sikit kat situ lah. Dari segi tajuk dah clear, tapi bila tengok konten ada soalan tu, orang nampak dia macam modul lah. So tak safe juga lah. Cuma modul untuk penerbit Uniza dan penerbit yang lain jugalah, penerbit Tosoho ni, biasanya modul nota dia apa dan sebagainya tu, teks dia tu dia ada reference lah maksudnya. Dia macam ada citation macam biasalah. Ada rujukan dan sebagainya. Sebab saya nampak kalau modul pengajaran secara FIK banyak ruang lah untuk menerbit kat situ. Kita memang ada banyak modul buat sendiri kan. Yang dah bertahun-tahun pakai tapi kita tak terbitkan sebagai satu buku. Dr. Rashid ada soalan tadi? Assalamualaikum Dr. Wan. Sahabat lama. Buka kat kamera nak tengok ni. Kamera ada masalah. Orang IT ada masalah kamera juga. Malu orang. Okey, untuk modul pengajaran tu, untuk buku ataupun dia ada maksimum tak minimum tak pages tu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk modul pengajaran tu, bila kita buat, kita ada kuasa sedikit untuk paksa student supaya kena pakai modul tu. Bila pakai dengan kata lain, student kena belilah. Tak boleh nak photostat ataupun dan sebagainya. Itu soalan saya, Dr. Wan. Terima kasih. Soalan kedua tu agak menarik. Baik, soalan yang pertama jumlah pages dia kan. Total of pages tu biasanya kalau modul ataupun buku ilmiah, kita syorkan yang siap. Buku yang siap tu adalah lebih kurang 150 halaman. Okay. Tujuan dia bila kita letak dekat library kan, dia ada nampak jelas lah bulan belakang dia tu kan ada tajuk kan. Jadi buku kita tu tak sengit, tak ke kanan dan tidak ke kiri lah kan. Dia teguh di situ kan. Kemudian yang keduanya, kalau buku-buku yang macam ni, kalau kita menulis yang agak nipis contohnya tak sampai 100, kalau dah siap lah maksudnya. Biasanya dari segi penghuraian dan juga dari segi perbincangan tidak mantap lah. Sebab di buku ilmiah kan. Macam itulah. Jadi kita ambil kira yang dah siap 150 halaman, lebih kurang. Kalau yang manuskrip mentah A4 double spacing tu dia lebih kurang dalam 200 halaman lebih lah, macam tu lebih kurang. Kan? Baik, soalan yang kedua, boleh tak pensyarah ni paksa pelajar beli? Baik, jadi kalau ikut, saya tak tahulah, saya tidak pernah berada di pengurusan tertinggi Uniza. Mungkin Dr. Ku boleh bagi pencerahan aku, mungkin pernah dengar ke apa dan sebagainya kan, semasa di Spakem dulu. Baik, jadi untuk modul pengajaran ni pensyarah sebenarnya boleh galakkan pelajar beli. Kalau paksa dan potong markah contohnya kan. Siapa beli buku dapat 5 markah. Benda tu tak ada dalam proforma lah. Tak ada dalam DCI. Kan. Jadi tetapi pensyarah boleh galakkan dan juga dia boleh bagi satu mungkin dari segi kalau siapa yang beli modul saya ni, okey, soalan-soalan dia banyak dalam modul ni contohnya kan. Bagi macam tu. Kan, kalau nak paksa tu saya rasa mungkin kita dah ada peraturan kan, kita tak boleh paksa kot. Saya tak pasti. Kan, kalau seingat-ingat saya lah, kita tak boleh paksa untuk student beli. Kan, sebab student ni... Saya mengampuk sikit boleh? Sorry. Berkenaan dengan pembelian buku student ni, Dr. Rashid, itulah gunanya kita minta surat akuan daripada dekan tu untuk dihantar pada kita apabila nak terbitkan modul pengajaran. Jadi di pihak penerbit sebenarnya bila kita terbit modul ni, pembelian tu kita sasarkan lebih kepada student sebab nak digunakan
gunakan sebagai untuk pengajaran dan pembelajaran kan. Jadinya aku andaikan tu maksudnya satu surat yang dikira sokongan kuat lah supaya modul tu dibeli oleh pensyarah berkenaan dan dijual kepada student. Itulah. Okey, terima kasih. Sebabnya contohnya ada beberapa modul lah. Modul ni agak laku sebabnya pensyarah ni memang galakkan student tu beli. Kan student tu kan beli dan juga dia memang gunakan modul tu secara yang maksimal lah untuk pengajaran dia. Kan jadi banyaklah modul tu terjual dan royalty pun dia banyak jugalah. Kan. Tadi Puan Zurina sebut pensyarah kena beli and then jual pula kepada student. Memang gitu cara dia, bukan beli direct dengan penerbit. Boleh je student nak beli direct dengan penerbit. Okay. Pensyarah tu tetap dapat royalty juga. Okay. Cuma itu strategi bisnes Dr. Go. Okay. Setengah pensyarah sebab penulis kita akan bagi 35% diskaun. Ya. Jadi apabila penulis beli dengan penerbit dan dia boleh jual lah, mungkin harga tu lebih murah sedikit daripada berbanding student beli dengan penerbit. Jadi kat situ penulis pun boleh buat untung selain daripada royalty. Itu strategi bisnes lah sebenarnya. Royalty tetap dapat walaupun penulis beli Dr. Ko. So acak sebut royalty tu berapa royalty? 20% daripada jumlah hasil jualan. Okey. Contohnya buku tu RM100 satu buah kan contoh. Buku tu RM100, kalau penulis beli dengan penerbit Uniza kita boleh bagi RM65. Jadi satu penulis akan dapat 20% daripada RM65 tu sebagai royalty. Dan kalau pensyarah tu jual kepada student RM80, untung lagi RM15 kat situ. Macam itulah. Jadi yang Dr. Rashid tanya tadi untuk paksa student tu, apa yang saya faham kita tak boleh paksa lah. Paksa ni maksudnya kita kata apa macam kita macam apa ni? Macam kita tak ada pilihan. mana terpaksa beli kan. Saya tak boleh. Kita ada akademik punya peraturan. Saya rasa pun gitulah, dia menggalakkan beli boleh lah. Tak ada masalah. Tapi kalau kita pandai, sebenarnya student ni dia beli je. Ya. Sebab kita lecturer kan, kita langsung dengan dia kan, jadi kita boleh promote, kita boleh bagi tahu lah gini kan. Student pun memang ada elang buku kan, saya tak tahu Dr. Wan. Ya. Okey. Jelas. Okey. Saya rasa Dr. Rashid okey boleh faham lah kot ya. Okey boleh faham, terima kasih, jelas jelas. Lepas ni harap-harap ada modul lah. InsyaAllah. Okey. Kemudian peraturan penerbitan. Okey. Jadi kalau ada fakulti ataupun PTJ yang nak menerbitkan sendiri buku dia, pensyarah dia nak terbitkan sendiri buku di bawah fakulti dia. Jadi dari segi proses tu diuruskan sendirilah oleh fakulti berkenaan. Start daripada awal sampai akhir. Kan? Dan fakulti tu dia tidak boleh menggunakan logo dan imprint penerbit Uniza sebab kalau dia menggunakan logo dan imprint penerbit Uniza, ISBN tu dia ada coding dia untuk penerbit Uniza kan. Jadi dalam audit nanti ataupun mungkin di peringkat library negara nanti dia akan jadi kontradik lah. Kan? Sebab coding dalam ISBN tu dia ada contohnya kalau penerbit Uniza 4 nombor yang sebelum 4 nombor terakhir tu dia ada coding dia tu untuk penerbit Uniza sebagai contoh kan. Dia macam tu. Jadi kalau macam fakulti PTJ yang nak terbitkan ni dia boleh mohon lah daripada library negara dia punya ISBN tu kan. Mungkin dia boleh guna publisher yang lain ataupun dia boleh gunakan mana-mana orang kata apa, macam kalau ada publisher yang dikenal dan sebagainya lah untuk dapatkan ISBN tu. Kan? Tapi kalau menggunakan penerbit Uniza, kita akan ikut proses sebagaimana penerbit Uniza lah. Okey. Baik, kemudian ini adalah aliran kerja penerbitan buku daripada awal sampai akhir.
Baik, mula-mula penulis akan submit lah kepada penerbit kan. Baik, kemudian bila kita dah semak okey, baru kita hantar kepada penilai. Okey, kalau tak okey kan perlu dibaiki lagi, kita hantar kepada penulis mula. Okey. Baik, kemudian bila dah okey apa semua, kita akan hantar kepada penilai. Bila penilai bagi laporan, penilai ni kita dua daripada luar lah kan. Pakai bidang daripada luar, 2 orang. Baik, kemudian bila penilai dah hantar kepada penerbit, kita akan masukkan dalam mesyuarat lembaga penerbitan. Biasanya mesyuarat lembaga penerbitan ni diadakan selama 4 kali setahun. Kan, biasanya gitulah, 13 kali lah lebih kurang. Baik. Kemudian kalau jadi di peringkat lembaga penerbitan ni, dia anggota dia ataupun ahli dia adalah profesor-profesor bidang lah di UNIZA ni dan dipengerusikan oleh TNCPI. Dipengerusikan oleh TNCPI. Dan dari segi lulus tak lulusnya sesebuah manuskrip untuk diterbitkan tu ditentukan oleh lembaga penerbitan, bukan penerbit. Ya, ditentukan oleh lembaga penerbitan. Kalau lulus, maka kita akan hantar kepada penulis untuk pembetulan lah sebagaimana komen penilai apa semua sekali tu. Baik, kemudian kemudian bila penulis dah baiki, kita akan masukkan di dalam proses penyuntingan. Kalau bahasa Melayu, kita ada editor kita tapi sekarang ni seorang je lah. Baik, tapi kalau bahasa Arab dan bahasa Inggeris, kita hantar kepada editor luar. Dan kita akan bayar lah, ya, editor luar. Sebab kita tak ada kepakaran dalam bahasa Arab dan juga bahasa Inggeris. Okey, bila dah hantar kepada editor luar ataupun editor dalam dah semak dan sebagainya, kan, biasanya kita akan hantar balik kepada penulis untuk betulkan. Terutamanya yang bahasa Arab atau bahasa Inggeris itulah. Untuk betulkan apa semua. Maka penulis akan hantar balik kepada penerbit untuk proses atau huruf. Typesetting lah dalam bentuk buku tu. Okey, bila dah siap atau huruf, kita akan bagi balik kepada penulis untuk semak. Untuk semak proof dan sebagainya. Dan masa ni lah mungkin penulis tu dia boleh letakkan halaman indeks. Halaman indeks dalam buku tu. Sebab bila dah atur huruf, baru kita tahu halaman sebenar. Kan? Jadi bila dah tahu halaman sebenar tu, penulis tu letaklah, contenglah sikit dekat perkataan indeks tu. Kan, yang dibuat indeks tu, halaman mana kan. Nanti designer di penerbit ni akan buatlah benda tu. Kan? Baik, kemudian bila dah siap semakkan proof, kita baru mohon ISBN daripada Library Negara dan juga PDP, Pengkatalogan dalam Penerbitan, PDP. Okey. Jadi proses nak mohon ISBN ni biasanya mengambil masa paling lama seminggu lah. Atau mungkin lebih. Tapi biasanya sebelum dalam tempoh 5 hari atau 3 hari ISBN. Tetapi pengkatalogan dalam penerbitan ni dia agak lama. Kita tak boleh nak jangkalah tarikh dia. Kan? Jadi bila kita nak pergi kepada proses percetakan tu, penerbit kena tunggu Library Negara ni approve ISBN satu. Kemudian begitu juga dengan PDP. Kalau kita tengok dalam halaman copyright tu kan dia ada PDP apa-apa kan kat bawah sekali kalau kita perasanlah buku. Nanti kita akan tengok ya. Baik, kemudian bila dah dapat benda tu baru kita akan cetak. Sebabnya nombor ISBN, PDP apa semua sekali tu akan diletakkan di halaman copyright dan juga ISBN akan diletakkan di kulit belakang. Kulit belakang buku tu. Jadi kita cetak sekali lah. Ya. Jadi terbit lah. Okay. Jadi tempoh-tempoh ni. Jadi baik. Biasanya yang menjadi lamanya proses penerbitan tu kan adalah pada peringkat di mana bila penulis hantar kepada, ini mengikut pengalaman ya, pengalaman saya di sinilah. Bila penulis hantar kepada penerbit, kemudian bila penerbit semak, dia hantar balik kepada penulis untuk dia baiki dan sebagainya sebelum kita hantar penilai, kat situ dia jadi draft. Penulis mungkin sibuk, mungkin ada research ke ataupun ada kelas, ada macam-macam lah kan. Biasanya kita bagi tempoh dalam 3 minggu tapi kadang-kadang sampai dekat setahun kan. Tapi kalau setahun dia tak hantar juga kita bekukan lah.
Bekukan tu maksudnya bukan kita tak terima, maksudnya bila kita dah bekukan tu kita dah follow up lah kan. Tapi kalau dia hantar selepas ada tu, kita kalau okey kita terima je kan. Itu adalah untuk proses yang mula-mula lah kan. Begitu juga di peringkat pembetulan oleh penulis. Contohnya mesyuarat lembaga dah putuskan mesyuarat manuskrip ni diterbitkan. Kemudian kita hantar kepada penulis untuk buat pembetulan. Contohnya kan. Tetapi penulis dia makan masa lama lah. Contohnya sampai 6 bulan. Dan sebab mungkin ada komitmen kan. Bukan disengaja ada komitmen lain-lain. Bagi pensyarah ni macam-macam lah kan. Jadi sebab tu kadang-kadang proses tu jadi lambat. Begitu juga kadang-kadang mesyuarat lembaga penerbitan ni ditangguhkan. Manuskrip dah sampai dah. Contohnya hari ni contohnya kan. Mesyuarat minggu depan. Tiba-tiba ditangguhkan. 2 minggu lagi contohnya ataupun sebulan lagi contohnya kan, sebab tak ada tarikh kan. Jadi macam itulah dia banyak proses-proses tu. Jadi begitu juga kekangan di peringkat penerbit, sebab kita editor seorang sahaja kan, editor untuk bahasa Melayu seorang sahaja. Begitu juga dibantu oleh timbalan pengarah lah, sebab Puan Zurina dah dilantik sebagai timbalan pengarah, banyak lagi kita-kita yang lain tu. Jadi dari segi keterhadan tu beliau suntinglah beberapa buku, tapi tak banyaklah sebagaimana sebelum ni. Dan seorang lagi editor Cik Nini Husna kan. Itu dua-dua ni adalah untuk bahasa Melayu. Kan, jadi kekangan staf tu dia agak meruncinglah di penerbit. Sebab tu tambah-tambah lagi kalau manuskrip tu bahasa-bahasa dia agak membeningkan kepala lah, macam kita baca tesis student kita lah, macam tu lah. Ya, kalau bahasa tu okey mungkin cepat lah. Kalau bahasa tak okey dia agak lambat lah kan, sebab benda ni dia agak banyak benda yang kita kena lihat. Okey, kemudian bila dah cetak maka terbit, maka kita akan fikirkanlah dari segi strategi pemasaran. Jadi masa inilah peranan penulis untuk mempromosikan buku dia dan sebagainya. Tapi yang malangnya ada juga, saya share di sinilah, kadang-kadang penulis bila kita tanya kenapa tak promote buku dia, dia pun tak confident apa yang ditulis. Masalah juga kan. Maknanya dia terbitkan buku untuk capai KPI sahaja kan. Tapi dia tak confident apa dia tulis. Tak tahulah macam mana. Saya pun macam-macam lah dalam dunia akademik ni, macam-macam ya. Baik. Kemudian panduan penerbitan. Okey. Jap. Tengok tadi yang flu tadi. Okey. So boleh bagi tahu dah average daripada mula hingga tamat tu biasanya berapa lama, dan yang paling cepat berapa lama? Yang paling cepat 6 bulan. Oh. Paling cepat 6 bulan. Okey. Itu pun bila dah nilai, penulis hantar, manuskrip tu dah okey, kita hantar penilai pun cepat kan. Biasa penilai kita bagi masa 3 minggu lah. Tapi dia orang ni bila cek-cek dalam masa tempoh 2 minggu follow up, nanti kan. Dia ada kerja lain kan contohnya kan. Dia dah cek kan lebih separuh dah kan. Jadi dia minta tangguh-tangguh lagi, tapi kalau macam lambat sangat, kita akan terminate lah. Penilai tu kita cari penilai lain tu jadi lambat tu. Kan. Kita tengoklah progress macam mana. Penilai dalaman tuan? Luar, external. Luar. Okey. Okey, tapi kalau macam penulis tu daripada luar, kita boleh guna je penilai dalam. Okey. Contohnya penulis tu daripada UTM contohnya kan. Kita boleh gunalah kepakaran kita di Uniza ni. Okey, faham. Kalau Ya. yang proses yang paling lama selain daripada pembetulan oleh penulis tu, dekat mana yang paling lama? Penilai, penyunting, proses ortografi, semakan proof, yang mana paling lama? Penyuntingan. Penyuntingan lama. Okey, edit penyuntingan. Sebab contohnya Datuk Ku macam ni, saya bagi contoh. Buku A, buku B, buku C kan. Buku A masuk kan daripada awal tu. Kemudian bila dah okey apa semua, masuk lembaga penerbitan, pergi kepada pembetulan penulis kan. Contohnya, penulis tu dia simpan, maknanya kita bagi tempoh 3 minggu contohnya. Tapi dalam tempoh 3 minggu dia tak hantar lagi. Tapi dalam tempoh proses buku tu ada buku B masuk. Tiba-tiba buku B ni jadi cepat. Kan kebetulan penilai pun cepat,
lembaga pun bila penilaian hantar laporan penerbitan, kebetulan mesyuarat minggu depan contohnya, mesyuarat lembaga kan. Jadi kita dah boleh masukkan dalam lembaga penerbitan. Bila kita hantar kepada lembaga penerbitan tu lulus, kemudian penulis tu baiki dalam masa tak sampai 2 minggu contohnya. Kan sebab komen penilai tak banyak apa kan. Kemudian dia pun bagi pada balik penulis. Yang buku A tadi masih lagi dengan penulis. Sebab tu timbul kadang-kadang ada penulis tanya kita, sebab apa buku B ni dia terbit dah, buku saya tak terbit-terbit lagi. Sedangkan saya tahu buku saya ni saya hantar dulu daripada buku B, dia kata kan. Itulah. Kan. Jadi biasanya yang lambatnya di peringkat, kalau bukan daripada penulis tu, di peringkat penyuntingan dan juga di peringkat penilaian lah biasanya. Okey. Penyuntingan tu sebab Q tadi. Kan, sebab Q tadi. Berdasarkan pengalaman dan statistik, berapa persen buku yang disubmit itu ditolak oleh lembaga penerbitan untuk pembetulan major correction dan berapa persen yang diterima untuk minor correction tu? Okey, ni Puan Zorina boleh bagi respon tak? Kalau ikut pengalaman daripada dulu lah, daripada awal dulu. Percentage tu kita tak ada lah doktor. Cumanya kalau ikut pengalaman yang tak diluluskan tu amat sedikit. Amat sedikit. Yang tu biasanya kalau macam ada kes yang kita dapat buktikan plagiat ke apa ke kan. Yes. Lepas tu kalau yang lulus tapi dengan major correction, saya fikir yang minor correction tu lebih banyak lah berbanding major correction. Okey. Tapi So itu majority tapi itu pun bergantung sebab correction tu pun kita tengok laporan penilaian, dan ada serta-serta penilai kita tahu dia sangat thorough kan, dia sangat teliti. Even yang tu kita consider kita akan bagi masa yang lebih lah kepada penulis. Maksudnya kalau correction tu just minor, kita hanya mungkin bagi dalam masa sebulan macam tu. Kalau major tu kita bagi lebih lah. Tapi biasanya tak sampai pada kita dah tempoh yang ditetapkan. Majoriti pembetulan yang minor tu apa dia Puan Rina? Dia ayat-ayat pun kira pembetulan lah. Dari segi apa, proofreading ke, struktur ke, plagiat ke, apa yang paling banyak? Kebiasaannya dari segi macam mungkin kena murnikan tajuk semula, mungkin kena kalau yang minor tu ada certain tu kena tambah reference. Macam reference tak terkini kan, ada juga. Dan ada certain tu yang mungkin cuma kena tambah satu bab. Kalau macam di peringkat, kadang-kadang di peringkat penilaian ni, benda tu penilai dia tengok konten keseluruhan, tapi dari segi reka bentuk buku tu sometimes penulis dah buat pembetulan semua tu, bila sampai pada editor, misalnya sampai pada saya, kita lihat ada beberapa perkara yang mungkin penulis perlu betulkan lagi. Misalnya dari segi kadang-kadang penilai tak perasan, misalnya ada satu bab tu terlalu panjang dan ada satu bab terlalu pendek. Jadi ada benda kalau sampai di peringkat saya ni, mungkin bab yang terlalu panjang tu saya minta penulis pecahkan. Jadi bila dipecahkan tu maksudnya perlu ada pengenalan yang baru, penutup yang barulah kan untuk setiap bab tu. Maksudnya Puan Zorina, dekat peringkat penyuntingan tu masih boleh return pada pensyarah lagi lah? Masih boleh. Sebab sebab ada perkara, misalnya benda yang sangat-sangat, kalau saya lah, itu yang saya tengok. Dan satu perkara lagi yang saya sangat teliti adalah dari segi reference lah. Misalnya saya memang akan buat, setiap kali saya buat penyuntingan, saya akan cross check dengan rujukan yang dipetik di dalam teks tu ada atau tidak di bahagian senarai rujukan. Saya akan cross check satu perkara tu, dan biasanya benda tu lah yang kadang-kadang sebagai penulis tak perasan lah. Jadi kita minta dia bagi maklumat tambahan, itu je lah. Okey. Kalau saya personally, benda yang paling saya risau dalam nak buat buku ni adalah laras bahasa tu. Adakah laras bahasa tu kami perlu proofread dulu sebelum hantar kepada penerbit, ataupun laras bahasa tu termasuk dalam proses ni untuk perbaikan ni?
Ya, seeloknya proofread dululah, tapi maksudnya proofread tu janganlah peringkat misalnya kalau boleh janganlah ada typo, sebab kadang-kadang manuskrip dia jadi lambat penyuntingan, perkara-perkara macam tu lah. Kadang laras bahasa saya misalnya kan, kalau setengah buku dia merujuk buku bahasa lain misalnya. Katakanlah ada buku dia rujuk bahasa Inggeris, tapi bila dia nak petik rujukan tu, kita nampak direct translation kat situ. Kat situ editor akan pening. Macam mana nak baiki balik ayat tu supaya tak lari daripada maksud yang dia nak sampaikan. Jadi memang pentinglah penulis pun kena check jugalah laras bahasa. Kalau kami nak proofread, kos proofread tu pusat penerbit tolong tanggung ke kami tanggung sendiri? Kalau di peringkat tu penulis tanggung sendiri. Dia peringkat Tapi awal biasa tu, kan? boleh bagi peer je kan, buat peer review je kot. Tak adalah saya fikir tak adalah sampai perlu proofread berbayar. Cuma kena make sure macam tak adalah macam terlalu banyak typo misalnya. Gitu je lah, macam ayat yang nampak macam berbelit-belit tu tak banyak sangat. Even ada je sampai pada kita pun manuskrip yang dikira agak berat lah untuk disunting, dan saya sendiri pernah ambil masa menyunting ada satu manuskrip tu 3 bulan. Sebabnya nak memahamkan lah untuk menyunting tu. Kadang-kadang satu ayat tu kita kena baca banyak kali supaya bila kita nak edit tu maksud tak lari, yang macam tu lah. Kalau manuskrip tu kita terima bersih, jadi senanglah proses penyuntingan pun akan jadi cepat lah, Doktor. Itu je lah. Okey. Okey, itulah maksudnya proses penyuntingan tu dia agak complicated jugalah Dr. Ku. Sebab gini, buku ni kita target sebab dia pembaca umum. Kan? Jadi bahasa-bahasa dia tu kita kena betul-betul semak dan supaya bila orang baca tu dia tidak ada double meaning lah maksudnya. Kan? Okey. Okey. Saya tu je lah kot untuk aliran kerja ni, aliran penerbitan ni. Jadi macam tu lah, kadang-kadang kalau ikut pengalaman juga, kadang-kadang manuskrip yang dihantar tu, contohnya book chapter kan. Kalau book chapter biasanya bukan kadang-kadang lah, kebanyakan book chapter ni dia compile daripada conference ke apa ke kan dan sebagainya kan. Jadi bila kita baca tu macam dia tidak ada tema dan dia tidak ada flow kan. Bila macam tu dia agak dia tidak menepatilah sebagai sebuah buku bertema ataupun sebuah buku karya suntingan. Sedangkan kalau kita tengok dekat depan tu, editor CA, BC contohnya kan. Jadi apa sebenarnya peranan editor tu? Sebenarnya editor tu dia berhak untuk diedit dan sebagainya supaya buku tu dia cantik lah dari flow dari segi tu. Ni kadang-kadang bila kita baca bab-bab tu dia melompat-lompat. Kan dia sebagai bukan, bila kita baca tu seolah macam bukan sebuah buku, kita baca tu macam dia sebagai satu jurnal ataupun sebuah proceeding kan, dia bukan sebuah buku. Jadi itulah, kalau book chapter ni dia agak complicated lah sebenarnya kan. Baik. Baik, kemudian kita pergi kepada panduan penerbitan lah ya. Macam tadilah tapi sekarang ni kita dah nak set up satu sistem lah. Lepas ni mungkin penulis-penulis lepas ni tu mungkin tak tahulah berapa bulan lagi sebab PPIR kita dah mohon untuk buat sistem pengurusan manuskrip ni. Jadi untuk setakat ni secara manual lagi lah ya. Jadi permohonannya yang penting sekali penulis ni dia mesti menyerahkan tu manuskrip yang lengkap. Kadang-kadang bila dia serah tu ada lagi macam dari segi kesalahan-kesalahan ayat apa dan sebagainya kan. Bila kita nak hantar kepada penilai tu kita kena jaga juga nama Uniza ni kan. Takkan kita nak hantar penilai macam ulu pala gitu lah. Maknanya tak wajar lah kan, sebab kita nak jaga juga nama baik pensyarah-pensyarah kita, nama Uniza kan. Jadi kalau kita hantar penilai macam tu je, orang kata macam ni ke pensyarah Uniza menulis kan contohnya. Jadi benda-benda tu lah. Jadi
seboleh-bolehnya pengarang ni dia menghantar manuskrip tu dalam keadaan yang lengkap dan juga ayat-ayat yang ilmiah lah maksudnya kan. Tidak, kalau boleh seboleh-bolehnya tidak ada kesalahan dari segi typing ke, dari segi ayat dan sebagainya. Baik. Kemudian panduan penerbitan ni juga kalau kita tengok punca karya tersebut dikarang kan. Kenapa kita nak menulis buku tu kan? Tapi kalau kita nak menulis buku tu semata-mata untuk KPI, untuk kenaikan pangkat dan sebagainya, mungkin dia akan jadi macam tu lah tadi kan. Sebab kita, jiwa kita tu dah, masa kita menulis buku tu dah, jiwa kita dah ke lain. Bukan kita, jiwa kita masa tu kita nak mengarang buku tu kerana kita nak menjawab satu-satu persoalan ke ataupun kita nak merungkai satu masalah dan sebagainya. Baik, kemudian bidang karya kita pula kita kena lihat lah. Ya. Baik, kemudian kebaharuan karya berbanding karya yang lain. Ya. Sebab dalam penilaian dan juga dalam mesyuarat lembaga penerbitan, ada juga ya kadang-kadang buku-buku ni bila ditulis ahli-ahli lembaga ni komen buku ni dah banyak dah di pasaran. Kan, maknanya dia tulis ni hanya pengulangan sahaja kepada yang lain contohnya kan. Jadi kemungkinan manuskrip tu mungkin tak diluluskan lah. Tak, macam tu lah. Tambah-tambah pula ada pula banyak komen-komen daripada penilai dan sebagainya kan. Baik, kemudian mengisi borang-borang yang berkaitan lah. Boleh download lah daripada laman web penerbit Uniza. Ya, borang-borang ni. Satu, borang spesifikasi manuskrip. Mana lengkap lah. Ada contohnya kalau karya ilmiah. Sekurang-kurangnya kalau bab utama tu kena ada 5 bab. Selain daripada bab pengenalan dan juga bab penutup. Maknanya semua sekali ada 7 bab lah. Paling kurang. Kan, kemudian adanya index, adanya reference, kan. Dan adanya blurb, ada prakata, ada kandungan, dan ada tajuk. Kan. Jadi kadang-kadang bila hantar kepada penerbit Uniza, bab-bab tu dah cukup. Tapi bila bab 1, bab 2 okey, bab 3 panjang, bab 4 pendek, bab 5 terlalu pendek. Contohnya kan. Jadi dari sudut keseimbangan bab tu, jadi boleh mencacatkanlah manuskrip tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita pulangkan balik kepada penulis untuk penulis betulkan. Kan? Maknanya biar buat betul-betul lah maksudnya. Supaya pergi kepada penilai ni dari segi orang kata apa, psikologinya penilai kuat akan nilai dengan lebih orang kata lebih aman lah kan. Macam tu. Baik, kemudian kita ada borang permohonan penerbitan dan juga borang maklumat pengarang. Ya, borang maklumat pengarang ni untuk kita kontak, untuk bayar royalty kan sebagainya lah. Baik, yang ni benda-benda biasa lah ya. Baik, kemudian tempoh keputusan ni dia bergantung kepada tempoh penilaian manuskrip. Sebab macam saya kata tadi lah, kita bagi tempoh 3 minggu. Tapi kadang-kadang penilai ni dia macam tadi, dia nilai-nilai separuh jalan, dia ada benda lain yang urgent dan sebagainya kan. Kemudian dia sambung balik kadang-kadang sampai 6 minggu contohnya kan baru dapat. Baik, kemudian penyerahan penilai yang penerbit lantik ni biasanya siapa Dr. Wan? Siapa apa macam mana? Standard tinggi kot ke? Maknanya ada syarat-syarat ke nak jadi penilai kepada penerbit Uniza ni? Penilai luar ni? Pakar bidang lah. Pakar bidang? Dia perlu ahli mapping ke benda ke? Tak. Dia pensyarah je. Dia pensyarah sahaja. Ataupun dia pakar bidang tu. Dia pakar bidang adakah penulis akan mencadangkan? Tak, dia blind. Oh, blind. Dia double blind. Oh, double blind. Dua-dua tak kenal. Double blind, yes. Okey. Dia dibayar lah penilai manuskrip ni dibayar. Ya, penilai dibayar. Sebab seingat saya penilai manuskrip ni tak ada dalam kenaikan pangkat ataupun LMPT. Kerja ni rumit juga kan. Patutnya dia ambil kira juga sebagai satu recognition lah kan. Recognition daripada kalau kita dilantik sebagai penilai contohnya kan. Patutnya lah. Patutnya. Okey. Saya jelas sikit yang ni. Yang penilai ni sebenarnya
Dr. Kut, sekarang ni sebenarnya nature sekarang penilai ni dibayar. Sebenarnya kalau dulu punya, saya cerita dululah tak apalah. Kalau dulu memang lantikan sebagai penilai ni adalah satu perkara yang KPI yang besar sebenarnya kepada pensyarah. Satu achievement. Betul? Satu achievement yang besar dan sebenarnya surat lantikan dia sebagai penilai walaupun dia tidak dibayar, itu dah boleh digunakan sebenarnya untuk proses kenaikan pangkat dan sebagainya lah untuk pensyarah tersebut. Mungkin Dr. Ku boleh cadang lah kot. Sebab kalau thesis reviewer, saya rasa sama je macam manuskrip reviewer. Buku kadang Yes. lagi tebal daripada thesis pun. Tapi thesis reviewer dibayar dan diambil kira dalam kenaikan pangkat dan LMPT tahunan. So kenapa yang ni tak diambil kira kan? Something yang boleh diutarakan lah Dr. Wan. Sama juga macam ni lah kan, artikel jurnal, review artikel jurnal. Betul. Ya. Tapi review artikel jurnal tu pendek je kan. So memang yang tu memang diambil kira lah. Walaupun tak dibayar, tapi diambil kira dalam KPI pun dah cukup dah bagi pensyarah kan. Tapi dia ambil kira tu first article je kan. Kalau yang kedua, 3, 4, 5 tu tak ada dah. Ya betul. Walaupun 100 tahun pun pertama tu je lah. Dah. Atas jenis yang sama kita rasa je. Okey, jadi itulah apa ni? Kalau misalnya penulis tu hantar kepada penerbit manuskrip tu, dia anggap mana dia ni dah dapat menerbitkan buku tu kan, manuskrip tu kan, tak semestinya sebab dia adalah bergantung kepada keputusan penerbitan lah di peringkat lembaga. Kita dah pukul 11 dah ni Dr. Wan, saya rasa kita boleh slow-slow untuk kita buka pula kepada soalan. Saya rasa banyak soalan ni. Saya pun mungkin 11.30 ni saya kena keluar sebab ada perjumpaan dengan pengurusi LPU. Alright. Okay. Ahli Senate. Nanti Puan Zurina sambung lah kalau ni. Okey, kalau ada soalan. Okay. Terus bukalah. So sahabat-sahabat kalau ada soalan boleh terus tanyalah. Apa yang terbuku di hati, yang masih misteri tu kita rungkaikan hari ni. Sebab slide ni panjang lagi ni. Tapi 6 bulan tu tak boleh bawa bincang. Apa dia tu? 6 bulan proses paling cepat tu memang tak boleh bawa bincang lah. Tak bincang tu dia memang ikut flow tu lah. Flow tu 6 bulan. Aduh. Bukan 6 bulan maksudnya, kalau cepat lah, kalau lambat lah. Kata berada benda-benda tadi lah maksudnya. Yalah. Macam satu buku tu saya rasa 6 bulan ke tak sampai. Penulis dia cepat. Kan. Cuma yang lambat tu masa proses penyuntingan kot. Sebab dia editor luar. Bahasa Inggeris, buku bahasa Inggeris. Tak sampai 6 bulan ke 6 bulan macam tu lah, lebih kurang. Macam kami computer science ni Dr. Wan kan, bila mikir nak menerbitkan buku computer science ni memang banyak di pasaran, terutamanya daripada peringkat antarabangsa lah kan. Buku-buku yang tulis oleh pakar-pakar. Jadi bila kami nak tulis buku tu, kami macam Allah. Kecil rasanya tu. Rasa kecil nak tulis buku, nak lawan daripada Oxford, Harvard, MIT kan. Jadi kita rasa kita bukanlah orang yang layak untuk menulis. Cumanya saya nampak macam kebanyakan buku tu dia daripada antarabangsa, bahasa Inggeris satu. Lepas tu dia level dia tu memang high level. Even pensyarah nak baca, nak boleh faham pun struggle. So apa yang kami boleh buat adalah kami boleh baca dan fahamkan, dan kami berdasarkan kefahaman kami tu, kami bolehlah buat yang level rendah sikit dalam bahasa Melayu. Dan yang ayat yang lebih santai, yang lebih mudah untuk student faham. Contohnya saya buat bahagian pengatur caraan robotik contohnya. Jadi saya terfikir macam nak buat buku pengatur robotik peringkat sekolah untuk create awareness di peringkat sekolah. Buku yang santai, ringan-ringan, tak banyak teks, ada gambar-gambar, ada coding-coding sikit. So buku-buku level tu maknanya kita punya audience pelajar sekolah katakan. Buku-buku level tu penerbit Uniza terima ke tidak? Boleh, tak ada masalah. Dia audience tu dia tak semestinya pelajar sekolah ataupun mungkin lebih rendah lagi. Kan, hatta kalau dia target untuk kanak-kanak tadika pun boleh, tak ada masalah. Tapi dia adalah dia punya cara-cara dia tu. Kan?
di mana kita tak lari lah daripada konsep dan juga dari segi dasar penerbitan tu sendiri dalam konteks penerbitan di bawah penerbit Uniza tu. Tak ada masalah. Tak ada masalah kan. Contohnya buku English is Easy kan. English is Easy tu dia modul kan, yang digunakan untuk pelajar kita oleh apa ni pusat pengajian teras lah, syarah dia. Tapi buku tu dibeli juga oleh pelajar ni sekolah. Okey. Cuma teringat tadilah Dr. Wang dia sebut kadang-kadang tu lembaga penerbit dia tengok kalau buku ni dah banyak ada di pasaran. It's just another book. Dia tak terima. Kita memanglah banyak dah, cuma kita nak buat dengan gaya kita, larah bahasa kita, dengan level audience kita. Harap-harap Ataupun dia terima. Ataupun penulis masa nak mohon nak hantar manuskrip tu, boleh je bagi justifikasi kan. Jadi dengan justifikasi tu bolehlah kita, kalau lembaga kata macam ni, bolehlah kita justify lah dalam meeting tu macam mana kan. Okey. Boleh je, tak ada masalah. Okey, nak tanya beza ni pula. Beza antara buku yang dicetak dan kalau kita memang target untuk e-book. So proses dia sama? Sama sahaja. Sama sahaja. Boleh tak kalau kita e-book tu kita tak mau jual Dr. Wang. Kita nak penerbit Uniza yang terbit tapi kita tak mau jual buku tu, kita nak buat e-book free. Boleh tak? Tak mau jual. Mana gitu? nak jual takut orang tak mau beli. Jadi nak bagi free. Tak boleh sebab kita ada agreement Prof. Okey. Kita ada agreement. Maknanya kalau penulis nak bagi free tu penulis belilah. Sebab saya ingat macam Prof Amin MB dia banyak buat e-book. Dan memang dia bagi free, dia tak jual dia kata. Saya tak pasti dia buat dengan penerbit mana lah. Biasanya kalau penerbit ni dia memang tak tahulah, takut ada penerbit yang dia memang untuk wakaf ke apa kan, tak tahulah, wallahualam lah. Tapi kalau penerbit Uniza ni walaupun e-book kita jual tapi harga dia murah lah sebab E kan. Okey, buka pada sahabat-sahabat kalau nak tanya sementara Dr. Wang ada lagi ni. Okey, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi Dr. Kamil. Saya nak mengambil peluang lah dekat sini. Saya ada hantar buku dekat penerbit tu. And then dekat mana dah status dia sekarang? Status dia sekarang ni baru-baru ni lembaga putuskan untuk ahli lembaga semak balik sebabnya katanya buku tu buku tu kalau tak silap saya mesyuarat lembaga sebelum ni kan, yang yang mengatakan buku tu dia penulis perlu baiki mengikut komen penilai. Kan? Jadi buku tu saya rasa dah disemak kan, sekarang ni kita nak proses typesetting lah kot. Yang baru ni saya minta tu kan. Ya. Yang minta sebab dari segi typesetting pula, yelah sebab dia buku Dr. Kamil ni Java dengan PHP kan. Ya. MySQL ke apa, saya tak ingat. Betul. Sebab dia punya bahasa coding dia apa semua tu dia agak complicated lah. Okey. Ada possibility tak untuk publish tahun ini? Tahun ni rasa boleh insya-Allah. Boleh Sebab ni nak masuk bulan 7 dah. Sebab IT ni dia cepat. Apa yang kita buat tu dia dah outdated untuk cuma sekarang ni macam ni Dr. Kamil, sebab sekarang ni percetakan tu dia bergantung kepada bajet daripada jualan buku kan, buku-buku kita ni. Tapi bila PKP baru ni hampir 2 tahun tu kan, kita tak ada pesta buku dan sebagainya. Jadi dari segi bajet tu dia agak terhad lah kan. Jadi tak apa sebab 3 hari bulan Julai ni sepatutnya petang ni tapi ditangguhkan 3 hari bulan ni petang juga. Kita ada perbincangan lah dengan pihak bendahari. Kan, dengan pihak bendahari untuk masalah-masalah tentang penerbitan buku ni lah. Bukan buku Dr. Kamil saja, ada beberapa lagi lah.
Contohnya ada pelajar nak masuk bulan 10 ni kan, dia nak guna untuk modul pengajaran tu. Kan, jadi kita kena cepatkan lah. Macam buku Dr. Kamil ni saya rasa nak guna juga untuk student kan. Memang betul. Sebab Ah. kita memang target kalau boleh sebelum buka semester lah. Jadi kita kejar lah insyaAllah. Okey, terima kasih. Kita kejar sebab Mau buat buku modul ke Meh? Modul pengajaran bukan tak? Rasa Dr. Wan macam mana? Dia consider sebagai buku apa tu? Baru ni dia ada kan, saya nampak ada juga macam Ada soalan. exercise Ya, ada. kan. Maknanya Modul. modul lah tu. Modul. Okay. Biasa modul ni kalau dengan Medahari tak ada masalah sangat. Kalau kita tak ada duit dia boleh bagi advance. Okey. Tapi kalau buku ilmiah ni kita kena fight jugalah untuk dapatkan bajet ke apa ke. Kalau bajet kita tak cukup lah hasil daripada jualan buku tu. Ya ROI jualan buku berapa buku baru balik modal Dr. Wan? Buku ilmiah ni Dr. Ku kalau tanya ROI ni payah juga nak jawab tu. Biasanya kalau jualan buku ni saya nampak lah satu dia bergantung kepada inisiatif penulis. Contohnya Dr. Jamaluddin kan. Dr. Jamaluddin ni di antara penulis yang aktif jual buku. Ya. Kan? Dengan follower dia dalam FB ke apa, lepas tu kawan-kawan dia ramai, networking dia apa semua sekali lah. Ya. Jadi buku-buku dia ni memang banyak lah terjual. Kan dengan modul dia buat, student apa semua sekali. Kemudian ada juga penulis dia buat tapi dia senyap. Dah dapat dia punya KPI dia, tu dia serah pada penerbit lah kan. Tapi kita jual, kita promote, kita ada Uniza Bookstore kan, kita ada jual dalam Shopee, kita ada jual dalam secara online lah maksudnya. Kemudian kita pergi pesta-pesta buku. Jadi pesta buku yang pertama kita pergi yang bila dah buka ni adalah pesta buku PBKL baru ni lah, pesta buku antarabangsa baru ni. Dan sekarang ni kita juga join Big Bad Wolf di apa ni KTCC ya. KTCC kan, kita join juga. Jadi kalau dah ada jualan secara fizikal ni insya-Allah lah, maknanya lagi banyak lah masuk insya-Allah. Jadi itulah soalan Dr. Kamil tu, saya bukan bagi jaminan tapi insya-Allah kita usahakan secepat yang mungkin sebab saya berani kata gitu, buku Dr. Kamil ni dah siap dah dari segi di peringkat penulis tu. Kan? Okey. Yang kita bimbang rasanya sempat tu. Yang kita bimbang gini, kita hantar kepada penulis, lepas pada syarat lembaga, dia tengah baiki. Lepas tu dia tanya kita. Dia tanya kita buku kita bila boleh terbit, dia tengah baiki. Okey. Kan, macam Dr. Kamil ni dia dah baiki dah kan. Jadi tak ada masalah lah. Macam kes tadi tu jadi masalah kita nak jawab tu. Dah dibaiki tu sampai bila kan kita tak tahu. Gitulah ya. Okey. Terima kasih. Tapi modul ni insya-Allah lah. Modul ni kita beri keutamaan lah sebab ada nak digunakan untuk pelajar. Okey, buku pada sahabat lain kalau ada? Kalau buku-buku yang berkait dengan macam satu lagi buku-buku yang Maxim punya tu kan, jadi nampak kadang-kadang formula apa tu kan, bila type setting tu dia agak bermasalah jugalah. Hari tu saya ada sembang dengan Puan Zulina lah masa banking hari tu. Puan Zulina ada mencadangkan supaya FIK menerbitkan monograf. So monograf ni adalah buku yang agak bukanlah ilmiah padat sangat kan, tapi kita boleh compile hasil-hasil research kita ataupun report-report daripada grant yang telah selesai ataupun research projek yang telah selesai, kita compile dalam satu buku kan, Dr. Wan? Jadi yang tu saya nampak macam peluang memang cerah lah untuk orang FIK menerbitkan buku monograf ni. Di mana kita pun ada banyak geran yang telah selesai, kita dah hantar final report kepada KRIM. So report-report tu memang boleh diterbitkan kan Dr. Wan, dengan baiki sedikit format dia lah. Dalam bentuk monograf. Ada fakulti yang dah buat ke Dr. Wan? Baru ni ada daripada seorang pensyarah daripada FBIM. Dia ada minat jugalah, dia nak hantar lah. Tapi sekarang ni kita belum terbitkan lagi lah monograf sebab tak ada lagi hantar. Okey. Kalau FIK banyak hasil-hasil daripada finding, daripada research dan sebagainya tu, kalau nak buat monograf,
Kan, jadi kita boleh sit down sekali lah macam mana semua sekali kan. Mungkin kita boleh guide dan sebagainya. Ya. Cuma sediakan bahan-bahan tu kan, mungkin kita boleh adakan secara yang lebih spesifik lah untuk monograf. So monograf ni berbeza ke dengan buku bertema tadi? Dia beza. Buku bertema tu dia tetap buku, tapi dia beza dia penulis tu, dia setiap bab tu dia ada penulis-penulis dia dalam Okey. bidang. Kalau monograf ni dia hasil daripada report, daripada research. Dia buku juga, tapi dia tidaklah serigid buku ilmiah. Contohnya macam ayat-ayat yang ada perkataan, contohnya dalam kajian ini, pengkaji, contohnya apa, dia tak nak benda tu. Kan, jadi monograf ni dia lebih kepada macam hasil daripada, contoh macam tesis lah, tesis pendek, macam tu lah. Maknanya monograf ni satu hasil pada satu research sajalah, bukan compile beberapa research letak dalam satu. Kalau nak compile pun boleh, tapi tema yang sama lah maksudnya. Jadi kalau compile dia jadi buku bertema lah. Kalau nak compile lebih baik buat buku bertema, tapi nak buat buku bertema kena edit balik banyak jugalah tu. Kan, kena edit apa semua sekali tu. Okey. Tapi saya syorkan satu monograf, satu finding, satu research maksudnya. Ataupun beberapa research yang berkaitan. Yang berkaitan. Tapi Boleh dia hanya compile kan dia ada book author lah kan, dia bukan book editor lah, book author lah. Book author. Author book lah. Okay. Maknanya mana-mana research yang lebih kurang, maknanya dia boleh sekalikan tu, compile je lah. Okey, satu buku author book berapa maksimum penulis? Author book 5. 5 maksimum penulis. Okey. So maksud dia kalau FIK dalam satu RG, ahli-ahli dalam RG tu boleh kumpul research masing-masing yang ada kaitan antara satu sama lain, and then compile report-report tu letak dalam satu monograf. Dan jadi penulis bersama lah, bukan chapter in book lah. Penulis bersama bagi buku monograf. Sebab tak silap saya hari tu Dr. Normala ada cerita, dia punya supervisor di UKM buat benda yang sama. Dia kumpul summary daripada research student-student PhD dia, and then dia summary research tu dia jadikan satu buku. Saya rasa monograf ni lah. Daripada semua student-student PhD dia. So boleh dapat satu buku pula on top of that. Itu yang bila Puan Surian cerita tu saya teringat tu pasal tu. So ada ruang lah untuk pesara FIK mengeluarkan monograf ni, insya-Allah. Okey, ada soalan lagi ke? Kalau tak ada kita boleh habis kat sini lah kot, dah 11.30 dah ni. Sepatutnya habis ke 11 tadi. Kalau ada soalan last. The rest of the slide ni kita kena panggil bengkel lain ni dah tuan. Kita dah nak bagi taklimat, memang bagi taklimat tunggu lah ni. Kalau orang lain ni balik boleh tulis lalu lah maknanya kan. Tapi itulah saya gitulah galakkan. Saya nampak ada potensi daripada FIK ni, macam Dr. Ku kata betul lah. Begitu juga dalam bidang management, dalam bidang apa-apa kan. Contohnya dalam bidang lain-lain lah kan. Kita kalau nak bandingkan buku-buku daripada Europe sana ataupun daripada industri yang hebat lah kan kat dunia ni memang banyak. Kan kalau kita tulis dalam bisnes kan, siapa nak baca buku kita kan. Contohnya kan. Tetapi mungkin di sana kita boleh dalam konteks Malaysia ni, mungkin contohnya kita boleh menulis dalam bahasa Melayu. Kan, sebab ramai lagi nak tahu tentang bidang tu tapi dia nak baca bahasa Inggeris mungkin dia tak faham. Betul. Kan, jadi kita mudahkan tu, kita tulis dalam bahasa Melayu di antara pendekatannya. Ataupun mungkin dia nak faham tu agak complicated kan dengan dari segi persembahan buku tu. Kan, mungkin kita boleh mudahkan dari segi persembahan tu. Macam itulah maksudnya. Okey. Jadi saya rasa FIK ni banyak peluang nak menulis buku. Sebab benda yang berkait dengan IT sekarang ni dah menjadi satu keperluan. Betul. Ruang tu ada, cuma budaya tu belum ada lah Dr. Wan. Kita baru nak membudayakan lah insya-Allah. Saya kalau ada orang tulis, kalau pensyarah FIK lah ada tulis buku yang nak buat sistem daripada awal sampai akhir, saya akan beli. Tapi dalam bahasa Melayu lah. Nak belajar buat sistem. Beli buku Dr. Kamil tu lah.
Buku Dr. Amir tu dia dalam bahasa Inggeris. Oh, bahasa Inggeris. Okey. Dah, biar bagi kepedangan aku terjemah bahasa buku mu Amir. Translate kita Aku publish buat sikit. translation. Kita publish sikit. Maknanya orang yang tak tahu apa-apa tentang ni, dia boleh buat kalau dia tengok buku tu. Ya. Beginner punya buku, konteks orang Malaysia. Jadi menarik jugalah. Banyak. Okey, alhamdulillah lah. Saya rasa kita dah sejam setengah dah ni. Saya rasa kita boleh berakhir di sini lah kot. Nak ucap terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Wan, Puan Zurina dan semua daripada Pusat Penerbit Uniza kerana sudi berkongsi dengan kami lah. Memang tak secara detail sampai boleh terbit buku lagi ni, tapi at least memberi kesedaran dululah, awareness bahawa orang FIK pun boleh menerbit buku. Saya rasa kalau once kita dah ada budaya tu, kalau FKI lagi ni. Jangan takutlah untuk menerbit buku maknanya. Tapi saya ni Kalau saya kata Dr. kalau FKI ni dia banyak macam ulang benda yang dah tulis kan. Dia ulang tak tahu pula. Dia ulang Bukan ulang, maksudnya benda yang konteks yang sama lah maksudnya. Kan. Dia ulah tu isu yang dah ada lah maknanya. Okey. InsyaAllah harap-harapnya budaya menerbit buku ni akan mula bercambah lah di FIK ni, walau tak banyak pun sikit kita mula dengan sikit-sikit insyaAllah. Harap-harap sahabat-sahabat semua ada tanah azam lah untuk menerbit, sebab walau macam mana pun kenaikan pangkat dia nak penerbitan buku. Tapi macam ada orang kata lah, jangan menulis tu target nak KPI kenaikan pangkat, bukan. Menulis macam mana pun niat kita adalah untuk mengembangkan ilmu tu kan. Kita nak bagi orang lain faham apa yang kita tahu. KPI tu di samping lah. Maknanya nak tak nak, one day kita kena menulis buku. So kita kena bermula dari somewhere lah. Okay. Sekali lagi nak ucap terima kasih kepada Dr. Wan, Puan Zurina dan semua daripada Pusat Penerbit Uniza. InsyaAllah lepas ni kalau kita betul-betul nak fokus pada buku, kita akan jemput lagi lah. Mohon tunjuk ajar lah daripada penerbit Uniza macam mana cara yang paling cepat, paling efektif, efisien untuk kita menulis insyaAllah. InsyaAllah. Minta slide ni, ada orang minta slide daripada Dr. Wan. Boleh? Nantilah. Nanti kita akan share dekat sahabat-sahabat fakulti. So sekian saja sesi Coffee Talk kita pada minggu ini. Kita sudahi dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Subhanallah. Okay, terima kasih Dr. Wan, Puan Zurina dan sahabat-sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.